pasang. Ada kawan ni kata, saya kata, Ustazah, saya ada seorang tempah, cikgu tu tempah 10 pasang baju raya dia. Subhanallah. Aku lah tu tak apalah. Rezeki tu akak cakap kan. Okay, itu konsep. Ya, dan kita kena ingat bila Allah sebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tu, rupa-rupanya bukan makhluk juga puasa. Ya, doktor, kalau kita nak operate orang pun kita kena suruh dia puasa dulu kan. Sebab apa doktor kita silap kan? Ustazah bagi ilmu salah pula. Sebab apa kena puasa tak boleh ke? Sebabnya bila kita nak buat operation, kita matikan dia sementara waktu. Jadi bila matikan dia tu semua sel-sel apa tu? Bukan apa dia punya perut, sistem perut tu dia tak boleh nak jerut, dia tak boleh nak berfungsi dengan bagus. Jadi makanan ataupun apa-apa yang ada di dalam stomach tu, dalam perut tu akan boleh terkeluar. Dan bila kita tak sedar dan kita dah mati. Jadi kita punya sistem paru-paru pula tak boleh nak halang daripada makanan tu masuk dalam paru-paru. Jadi dia boleh masuk dalam paru-paru, so dia create problem lah, complication lah. Jadi kena puasa supaya perut tu kosong. Jadi kalau dia muntah pun ataupun dia regurg ke, reflux ke, dia tak akan keluarnya makanan-makanan yang penuh dengan asid lah. Itu kata doktor kan. Makhluk lain, bukan manusia saja berpuasa. Itu puasa sebab nak operation kan. Sekarang ni kita puasa, Allah memang dah sediakan package dia setahun sekali puasa kan. Nak ceritanya bukan manusia saja puasa, binatang ya. Binatang pun ketika mana dia nak lahirkan orang baru, ayam contohnya, ada masa dia nak melahirkan tu dia tutup makan, dia ada. Dia akan tahan diri dia untuk seketika waktu, tak makan, tak minum. Ya? Sebab nak lahirkan orang baru, nak lahirkan telur baru, sampai akhirnya keluar tu baru dia sibuk nak makan. Macam tu. Dan rupa-rupanya pokok pun ya, pokok ketika mana dia nak mengeluarkan tunas yang baru, dia tahan sekejap, dia akar dia tak sedut-sedut yang kau diam MC sekejap ya. Ambil dia berhenti sekejap, keluar, barulah. Masya Allah. Awak susun cantik. Fadila dah tahu sekarang. Dah tahu sekarang ya Fadila. Kan. Macam tu sekali. Dan kita tengok pengorbanan seekor penguin ya, jantan tu. Ketika mana dia punya isi dia telah melahirkan telur, lepas je kepada suami dia ialah yang jantan tu kan. Ya, kita tengok dalam video tu ya, dia akan pegang kat kaki dia ni. Dan dia tahu bahawa nak mengeram tu, makan masa lebih kurang 3-4 bulan tu, dia akan duduk amai kawan dekat rapat-rapat, tak nak bagi angin masuk sebagainya kan, apa badai tu. Akhirnya masa tu dia tak makan tahu, tak minum tahu. Dia makan daun, makan banyak-banyak kan sebelum tu. Dia akan tahan bertafakur sebab apa? Sebab dia ada matlamat besar nak lahirkan orang baru. Keluar je, dia tinggal je, terus ibu-ibu mak datang, dia pun berlari terjun ke laut carilah makanan. Hebatnya kuasa Allah tu, puasa tu. Jadi lepas ni kita puasa masa kita melampau tu, tak apa, sabar. Ketika mana kita puasa tu kan, Allah orang bagi orang cerca kita ataupun orang kata tak elok kat kita, ini shaim, tak apa, sabar, aku puasa, jangan. Dalam sains kata bagus ya. Puasa bagus. Dia merehatkan sistem pencernaan kita. Ya. Dia terima oleh sains. Puasa bagus. Dah buat kajian kan. Buat kata orang, kita kalau kereta buat overhaul juga kan. Itulah masa kita untuk berkereta pada Allah. Kita kata, Allah best ni lega. Kita duduk nyak makan kita kan. Asyik sampai je makan baru kan. Dan sekarang ni, jangka masa lah 8 jam tu. Ya. InsyaAllah kita punya sistem padaman kita cantik. Sebenarnya terlalu baik untuk orang gastrik kan. Konsep dia. Jadi itu dia sudut falsafah dia kan. Jadi bila kita masuk bulan Ramadan ni, Allah sediakan package kita kena buatlah supaya kita dapat apa yang sepatutnya dapat. La'allakum tattaqun. Bila Allah sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu akan dapat title takwa. Allah ni bila kata mudah-mudahan, maknanya kalau orang buat apa yang ikut apa yang Allah cakap, ada package ni, pasti. Tetapi la'allakum tu menceritakan bahawa kalau dia tak buat, dia hanya puasa, dia hanya dah puasa saja tapi tak jaga akhlak dia, tak jaga mulut, tak jaga mata kan, tak ada pengisian, dia tak akan dapat la'allakum tattaqun tu, anugerah takwa tu. Jadi maknanya kita sebab itulah kita kena persiapan Ramadan ni dia terbagi pada 3.
nak menghadapi Ramadan ni, pertama dari sudut akal kita, sudut akal, sudut fizikal, sudut roh kita, ada 3. Ya. Fizikal ni dari sudut akal kita ni, akal kita makanan dia adalah ilmu. Sebab itulah nak berpuasa ni kita kena belek-belek lah, buka kitab-kitab puasa, kita kena tengok, kita ulang kaji mana ada perkara-perkara yang membatalkan puasa, mana perkara-perkara yang makruh, ya, mana perkara-perkara yang mengurangkan pahala. Jarang kita tengok, ya. Kita asyik tengok buat macam ni batal kan, doktor kalau kita pergi makan, kalau pergi doktor batal tak, kita sibuk dia tu kan. Baguslah satu keadaan. Doktor apa ni, kalau saya puasa tiba-tiba saya asma, kalau saya picit, saya gas tu, puasa apa ni batal ke? Batal. Nah, setengah kata batal kan. Doktor kata ni, tapi ada yang sekarang ni ada ulama cakap seluruh dunia mengatakan yang kalau sebabkan oleh penyakit tu yang perlu ambil dan tak dia tak batal puasa, ya. Sebab kira mudarat tu. Sebab lepas tu bila dia spray elok kan. Sayang puasa kan tak. Okey. Mana tu je? Okey. Kita kena ulang kaji. Kita kena ulang kaji dan kita kena lebihkan sikit apa dia perkara-perkara yang boleh menguruskan pahala puasa. Menguruskan, bukan menguruskan badan, menguruskan yang memanglah bagus satu. tak juga bukan puasa. Bila buka puasa tu 7 lauk, 7 air tu macam mana nak ya? Macam mana nak kurus? Itu puasa dendam. Ya, ulama mengatakan kesian umur kita hari ini. Puasa memang dia puasa tapi dia puasa dendam. Dia lalu dekat bazar Ramadan, siap beli air tu, tengok air benar ni. Air kelapa ni bagus untuk kesihatan cik. Sekejap ni air kenapa nak jumpa cincau? Boleh sampai air balik tengok 7 jenis. Mentang-mentang lah air ada tu, air mutlak tu ada 7 jenis kan. Yalah, air mutlak tu ada air paip, air perigi, air sari. Jadi buka puasa pun 7 jenis lah. Sebab kebetulan dia pun 5 anak campur 2 7. Jadi air apa ni? Saya cakap, kakak ni apa? Ni ada air 7 jenis. Tengoklah 7 jenis sungguh lah air kita. Lepas tu dengan laksanya, dengan segala-galanya. Bulan puasa ni, kuih-kuih yang tak ada bulan lain ni timbul bulan puasa. Masalah sungguh lah. Komputer. Apa orang tahi itiknya. Teman tahi itik padahal itu cakap. Itulah bahan bulan Ramadan ni. Ya. Baguslah untuk bisnes, okey kan, tak ada masalah. Tapi kita kena cerdik. Sampai ada seorang ustaz cakap apa? Bulan Ramadan ni, andai kata ada kuih selipar celup tepung. Kalau ada satu bangsa tu dia jual selipar celup tepung, sedap, pasti dah rasa. Kita pun memang nak rasa, cuba sekali. Andai katalah ambil kau lebih sangat juga orang Malaysia kita kan. Jadi bila kita puasa dendam, dia tak ada roh tu kan. Beli segala-galanya, makan sesungguhnya, last kali kita tutup dengan cendol. Sembahyang sampai tengah sujud. Tak akan rasa ada benda keluar. Bila kita rupanya gulu-gulu bunyi, hai Allah, hai dendam. Puasa dendam tu puasa harimau. Jadi tahun ni nak beli tak apa, beli sikit je lah. Beli doktor tak makannya. Cayalah kan. Makanlah kita ni nafsu kita. Ustazah, kata bulan Ramadan ni nafsu jin-jin syaitan ikat. Itu Ustazah, nak beli banyak-banyak, nak itu nak ini, mencuri. Sebenarnya memanglah hakikat ulama ada menceritakan memang waktu bulan Ramadan ni di antara keistimewaan dia Allah bergari ataupun ikat syaitan-syaitan. Sungguh-sungguhlah. Dan yang jadi macam tu yang boleh lagi ada mencuri buat keburukan ni sebab nafsu kita ataupun hati kita yang telah dicetak, telah diterbiah, telah dididik. Last sampai bila tokel dia kena gari, dia boleh remote control jauh je. Kita pula ambil tempat dia. Jangan kata bulan Ramadan tak ada orang mencuri, makin banyak ya, pecah rumah dan sebagainya. Tapi sebab roh kita dah dididik oleh yang dielokkan. Okey, sila. Dia cakap kalau dia tanya nanti dia top student. Ada ya nafsu tu Korin tu ada juga lah. Korin dia. Korin dia tak banyak. Dia tak banyak bagi dia tak bagi sebanyak sangat dia punya side effect bagi kita. Jangan risau tu Korin tu. Cuma dia tak kena Allah je. Dia tak kena Allah, jadi kemungkinan lah tu. Jangan risau. Yang penting kita kena kuatkan jiwa kita.
Okey, itu dari sudut ilmu ya. Dari sudut ilmu kita kena belajar perkara yang membatalkan puasa dan kita kena tengok perkara-perkara yang menggugur, mengurangkan puasa pahala. Tidur yang berpanjangan kan. Yang apa nama? Tidur je kerja kan ataupun ya kita tak jaga mulut kita tu supaya menguruskan nanti kita cerita nanti akhir nanti kesan. Kalau dia macam konon-konon lah, konon-konon dia kiam lama sangat. Hati-hati cover kita. Konon-kononnya. Konon-konon. Tapi betul lah tu. Tapi kita bila bangun kita rasa macam rugi aku sepatutnya waktu pagi tu aku baca Quran. Sebab ada satu buku kecil dia baca kan, orang Islam dia kena faham, dia kena sedar bahawa bila dia bangun daripada tidur sebenarnya kita ada 24 tong-tong besar, 24 tong-tong yang perlu kita isi. Umpama setiap jam. Maknanya dan apa nama tong-tong tu ataupun konten apa nama toyogo yang patut kita isi tu kecil sangat ya. Ya. Tong drum yang besar tu andai kata kita habisi waktu kita dengan perkara yang terbaik kan. Di akhirat nanti bila kita buka tong tu dia akan bercahaya tau. Ya. Dia akan mengeluarkan cahaya yang cukup terang dan bau yang sangat wangi. Dan sekiranya apa nama 1 jam yang seterusnya kita melakukan perkara terelok kan, kita abaikan keadaan lara ya, tong tu itu nanti di akhir terbuka dia akan mengeluarkan cahaya sangat hitam pekat dan bau yang sangat busuk. Jadi semua orang kena bayangkan aku dulu ada 4 tong. Okey, tong yang pertama tak ada berisi dengan apa sembahyang subuh, baca zikir alhamdulillah mudah-mudahan. Tong yang kedua ke mana kita pergi? Cross tak apa, kalau tidur niatkan Allah, niat ibadahkan. Kalau tidur sekejap wahai Allah supaya nanti buat sempat pahala. Tapi janganlah niat Setiap kali ni. Tapi siapa kita buat macam tu, kata kita buat 1 jam tu kita baca Quran ni. Dan kita terfikir, kita teriak macam banyak juga aku buat hari ni. Tapi sorak-sorak kita lah ni. Kita dah fikir 24 tu. Betul. Tapi kita nak masukkan sendiri. So macam Itu syaitan dah tu. Itu adalah bisikan syaitan. Sebab itu bila ada perasaan macam tu, astagfirullahalazim. Bila kita buat sesuatu tu, ya Allah, seronok kan, kita seronok boleh baca Quran 1 juzuk ataupun 2 muka surat. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah, kalau engkau tak kejutkan aku, tak bangunkan aku, tak beri kekuatan untuk baca Quran kan, tak bagi peluang, tak ada berezekikan aku masa, boleh buat. Jadi terserah. Kita sebut la haula wala quwwata illa billah tu, syaitan dah lebur dah. Habis jangan habis dah. Jadi kita kunci tong kita tu senyap. Orang yang itu permulaan, budak-budak baru tadika kan, buat sikit ada bintang cok. Lama-lama dia naik dah satu tak hairan dah kan. Dia dah tahu dah aku buat untuk kebaikan aku. Macam tu juga untuk permulaannya kita bayangkan ya Allah tong aku banyaknya, aku tak isi yang cantik-cantik, kita pun cover balik. Kat mana dari sudut ni? Mulai. Itu dari sudut maknanya dari sudut ilmu kemudian dari sudut fizikal. Fizikal ni lah pada sakit-sakit gastrik jumpa doktor lah. Doktor saya ni kalau kita nauzubillah kita tak ada diabetes kan. Kalau makcik-makcik ada diabetes tu, kita boleh minta doktor kalau makan selama ni makan 3 kali sehari, minta 2 kali sehari kan. Kalau kita rasa tekanan darah tinggi, kita pergi cek semua, ambillah ubat itu fizikal. Dan yang kita lupa yang selalu lupa dari sudut fizikal juga rumah kita tahu. Rumah. Ramadan ni diumpama tetamu yang besar, tetamu yang hebat. Bayangkan tetamu nak datang ni. Kita kalau dengar kawan kita ataupun raja nak datang rumah kita, oi bang macam mana ni bang, raja datang rumah kita, tukarlah, aku sudah lama sangat dah ni, ini semua tukar semua dah ni, langsung nak tukar terus tukar kan. Sebab kita nak menyambut kedatangan orang yang besar ni, orang tak kenal besar. Sepatutnya persepsi macam tu lah kita dengan Ramadan. Sebab itulah orang Arab dalam buku-buku banyak cakap bila Ramadan ni sepatutnya kita kena bersihkan rumah kita. Yang bawah kata tu keluarkanlah, muk balik, kemudian susun dalam mana tak perlu keluarkanlah. Yang tak pakai 5 tahun 3 tahun tu tak guna lagi dah, tak akan pakainya dah kan. Keluarkan. Sebab apa? Supaya bila kita bersihkan rumah, buang sarang-sarang laba-laba ni, semua hasil-hasil dia, sebenarnya dia bukan nak suruh tukar baru. Jangan pula kata, bang, tadi kita orang pergi dulu tukar hasil nak ni. Jangan basuhlah. Basuh semua dalam bilik semua, keluarkanlah supaya malaikat rahmat masuk. Orang bersih, malaikat masuk. Rumah kotor, malaikat tak ada masuk ke tepi je.
dia syaitan akan masuk. Bila syaitan banyak, tu jadi macam ada tanduk je tu kita. Tengok anak sekarang marah je kan sebab tanduk banyak. Jadi balik ni masih ada lagi 10 orang. Tak siapa baru turunkan langsir yang bilik belakang. Cakap bang, lepas pada esok hari ni Ahad kan, petang ni Ustazah buka kelas mengaji pakcik-makcik. Bang, makcik tu balik je bang. Waktu nak ambil tu tahu. Ambil tangga tolong buang ni. Buang sebelah ni dulu. Pakcik kata, kita kena basuhkan, bersihkan. Kita mana 27 Ramadan tu baru sibuk. Dengan suami-suami tak pergi sembahyang tarawih. Banyak panggilan ni bang, awak kena pasang tu. Masa itulah nak jahit langsirnya kan. Nak ni semua kerah ni saya ingat dulu macam itulah masa kecil-kecil dulu kan. Malam raya malam paling sibuk saya segeling sebelah raya tu. Mak kita pun macam tu kan. Sebelum tu dia tak nak buat. Sebab memang budaya macam tu sebab datang raya. Hari raya tu semua barulah semua basuh semua kan. Itulah cucuk rumah tu kampung tu banyak pintu. Sebelah penuh ni. Cucuk tingkat. Cucuk basuh kan. Sayang, silap penghayatan. Sepatutnya satu Ramadan tu rumah kita dah clear, dah bersih dah. Sebab kita nak sambut Ramadan. Ramadan ni umpama tetamu. Dia datang, dia bertenggek sekejap ni. Nanti di balik nanti Allah akan tanya. Kamu, apa khabar manusia? Sikulan bersikulan dia tunjuk dia terima kamu macam mana? Dia akan cakap dah, biasa je, dia tak endah pun aku. Tak buat apa-apa pun. Kepada Allah tahu dah kan. Jadi Ramadan akan balik cerita keadaan kita. Kalau bila kita ni orang yang wahai Allah, mereka sambut Ramadan dengan sungguh rumah bersih kan, hati mereka pun sentiasa setiap malam disucikannya. Itulah laporan-laporan dia akan sampai pada Allah. Kita kena fizikal ni kita kena meriahkan, bersih rumah balik nanti, basuhkan langsir-langsir, cadar-cadar ya, tukar cadar lama ada juga ya, tukar cadar yang tak pakai dalam almari banyak lagi tu ya. Biar satu Ramadan tu macam raya. Sebenarnya itulah sebenarnya Ramadan. Kalau rasa kotor lagi, basuh lagi kan. Janganlah pula kalau rasa tapi rasanya kalau macam saya tak payah tukar lagi dah. Kalau tapi benda lain yang cadar tu jangan ada tukar ya. Itulah sebenarnya persepsi kita. Sebab apa? Sebab kalau nak cat sekarang, jangannya cat waktu Ramadan tu. Bila Ramadan bermakna kita dah ambil dah apa nama orang yang faham hakikat Ramadan ni. Kalau dia tak nak sentuh langsung, katanya sekarang ni dah beli baju raya anak-anak dah. Jangan pula hari raya tu lah sampai bawa juga anak kita sampai anak pergi beli barang. Ni mama lapar, bukalah puasa ni. Sebab apa? Sebab kita kan. Jangan bagi dia penat dalam puasa. Beli awal-awal cepat dapat lagi 10 hari kan. Dah dapat 7 hari ni. Bawa beli takat kasut tak apa kan. Kasut malam. Sedih tau ya. Kita masyarakat kita ni tak faham sangat Ramadan. Baru seminggu puasa kita pergi jalan dulu. Selamat Hari Raya dah. Mananya apa dia faham konsep Ramadan tak ada. Saya pergi kalau lagu Kelang tu, geramnya kenapa dah orang dah baru seminggu kenapa lah kena pasal sama Hari Raya. Wah hilang dah. Jadi mudah-mudahan ya, bila kita faham semua ni ya, kita akan menyambut Ramadan. Tak nak bagi langsung, tak nak usik dalam Ramadan ni. Tapi janganlah pula ya, Ramadan ni kita kerja dia tidur je. Sebab ada ibu bapa ibu lah kalau saya. Sebenarnya saya suka Ramadan sebab tak payah masak pagi. Hari banyak masa kan. Sahabat dia faham sangat Ramadan sampai sahabat kata kami bila masuk saja bulan Ramadan, kami hampir-hampir tak kenal antara satu sama lain ni. Sebab sibuk sangat. Pergi sembahyang berjemaah tapi Assalamualaikum tak ada sembang. Baca Quran, istighfar, baca buku kan. Terus balik rumah, tak sembang. Sebab itulah bila satu Syawal mereka berpeluk-pelukan sebab ya Allah lama tu padahal baru sebelah, padahal jumpa selalu tapi tak sembang. Tak naknya apa ni abaikan walau sedetik. Tapi malam ni kita hari ini tak kenal juga sebab tidur. Lagi gelap lagi kat rumah kan. Sunyi mak-maknya sekali kan. Lepas tu bila dia tak sekolah mak dah bangun dah sikit, mak kemas start tu juga kan. Zuhur letih. Tadi mengantuk sebab bangun. Zuhur mula rasa macam letih, tidur lagi. Kenyang sopi, tambah pun senyap macam kan. Petang masa-masa masih masak pula senduk wali. Bila jumpa lama tak jumpa. Lain konsep kita kan.
sahabat hampir-hampir kami tak kenal sebab sibuknya kami dengan ibadah, sibuknya kami dengan baca Quran, sibuknya kami dengan istighfar, sibuknya kami dengan berzikir. Jadi kita upah sikit, masya-Allah. Banyak dah Ramadan kita lepas-lepas tu berlalu macam tu je. Satu lagi yang paling besar sekali. Okey, yang pertama dah fizikal, dah rohi pula. Dari sudut roh kita ni, kita kena tahu bahawa roh kita perlu makanan tapi tak perlu laksa Johor. Tak perlu nasi apa dia makan tadi? Tak perlu. Dia perlu kepada makanan dia bernama ibadah, bernama Quran, yang zikir, bernama solat malam. Itu makanan ibadah dia. Pasal tu yang sebelum saya kata pasal lampu. Ya. Pasal lampu ya. Kalau fizikal tu, dia sudah fizikal ya. Okey, tak di rumah kan. Kalau boleh kita hias rumah kita ni, pasang belong-belong ni. Orang Arab kan belong mana kita buat macam mana nak sambut birthday tu. Lepas tu pasang lampu-lampu. Beli lampu kat Medan tu RM1 kan. Dulu kita tak faham. Kita pasang lampu. Kita pasang nak raya. Nak raya 27 likur. 7 likur panggil kan. Pelita. Kalau tertanya orang tak faham lagi, dia kata kenapa pasang pelita, dia kata roh nak balik, nanti tak kenal rumah kau gelap. Tak ada, roh tak akan balik. Urusan mak-mak kita meninggal dunia ni tak ada masa nak balik. Dia Allah buka singkat, Allah akan singkatkan tabir kan. Jadi sebenarnya lampu-lampu kita perlu pasang. Tak nak yang main dia beli yang lilak-lilak tu je. Pergi beli satu Ramadan kita pasang supaya meriah sangat. Cahaya tu nak beritahu bahawa seronoknya kita dengan kehadiran Ramadan. Biar anak-anak pun rasa happy. Kalau So boleh pasang pelita dari satu Ramadan lah. satu Ramadan, bukan 27 Ramadan tu. Cari. Lepas tu kalau boleh beli hamper yang mahal sikit, yang hamper dalam tu letak ni untuk ni anak Umi yang 30 juzuk. Anak Umi yang tak tinggal puasa. Ataupun duit pun. Kita kadang loket benar Ustazah, nanti kalau kita bagi duit nanti dia beramal dengan duit. Tu budak kita juga kan. Dia matang nanti. Jadi siapa puasa penuh baca Quran, mak bagi RM200. Nak suruh dia apa nama? Betul. Dia seronok sikit, dia dulu saya ingat bulan Ramadan tu waktu bulan yang paling hambar lah. Dengan tak makan paginya, dengan tak ada makan tengah harinya, dengan orang tidur lamanya kan. Lepas tu bila bangun dah cerah, tak ada TV ni. Itulah kehidupan kita dulu setiknya lah. Tak tunggu 1 Syawal tu. Jadi kalau macam tu, logik dah sikit. Kalau kita menghayati 30 Ramadan, logik dah kita sambut raya ni 30 mata buka je 30 hari. Mana sabar lah sikit kan. Ini puasa entah apa, raya ni mesti tetap 30 hari. Selama ni lah. Penat rasa dia. Sekarang Lebih dah. Tengah tu Setengah tu tak cukup. Tak cukup. Saturday Sunday tu dah terlebih tu. Buat juga tu kan. Jadi tu persepsi boleh balik ni supaya jiran-jiran kata kenapa jiran aku pasal lampu tak pernah tu membazir. Sebenarnya membazir banyak lagi. Sebenarnya membazir sikit je pasal lampu tu. Nak suruh meriah tu. Biar rumah-rumah orang Islam ni bercahaya. Ya? Sebab cahaya nur Ramadan tu pada hakikatnya memang bercahaya dah. Dari sudut kita roh kita tadi kan. Kita perlu kepada pengisian ya. Perlu pada pengisian. Sebab itulah di antara persiapan-persiapan kita sepatutnya sebelum Rejab dan Syaban dah kita dah mula dah buka puasa sikit. Senin Khamis kan. Supaya kita tak terkejut nanti. Latih diri supaya dah biasa. Supaya 1 Ramadan nanti kita boleh kecut dah. Ini mau terhege-hege kan. Kalau dah terhege-hege, kita Rejab dengan Syaban ni selalu bangun malam kan. Kita kalau selalu tak pernah bangun malam, tiba-tiba bangun malam, kita tengok macam tu lah. Kat sekolah tu cikgu bergolek-golek tidur. Bukan tak ada waktu dia, tak ada rehat. Masuk surau sembahyang tahajud. Sembahyang Tuhan kan. Ramanya tergolek sini kan. Sebab kita tak biasa. Tiba-tiba bangun malam, bangun pukul 4 pagi kan. Tengok kakak tu yang dah biasa bangun relax kan. Tapi Ustazah ada tak? Tip-tip. Tapi memang betul lah. Tak boleh hari-hari Ustazah. Tak boleh nak maintain. Sebab sungguh memang tak boleh naknya. Tak boleh hari-hari, dia kena selang 1 hari tu okey lah. Kalau hari-hari rasa bangun selalu
awal sangat kot. Dia tak boleh bangun terlalu awal sangat. Tak juga, 4:30. Okey juga kan. Kadang Sebenarnya itu semua dia ada satu benda lagi yang penting. Dari sudut roh tadi tu, Ustaz Zahra belajar juga sebenarnya untuk kita mengharungi Ramadan dengan cara yang terbaik, dia bersangkut, dia berkait sungguh dengan dosa kita. Jadi sebab itulah di antara persiapan awal nak masuk puasa ni kita kena istighfar banyak sangat. Sangat-sangat banyak istighfar. Jibril mewasiatkan. Jibril pernah pesan pada Rasulullah. Nak sebelum tiba bulan Ramadan, aku pesan pada kamu 3 perkara. Satu perkara apa dia? Hendaklah kamu minta maaf, minta ampun kepada 3 golongan ni. Minta sungguh-sungguh, minta ampun sungguh-sungguh kepada 3 golongan supaya kamu boleh pecut selepas ini. Pertama, minta ampun dan maaf dengan mak ayah kita. Minta ampun sungguh-sungguh, kau biasa minta maaf ayah kau. Minta sungguh-sungguh kau makan Jawa kau. Kan dia banyak bacaan dia tu kan. Ya, bagus, saya suka lah orang Jawa. Nanti anak saya kahwin orang Jawa ni bagus saja. Bagus orang Jawa ni kan dia lama bacaan dia. Panggil apa tu? Allah Panggil kalau masa cerita tu lah, dia skrip sampai dia tengah baca skrip. Bang, apa lagi lepas tu bang? Dia akan ukit sungguh-sungguh. Minta maaf dan minta maaf sungguh-sungguh. Kita ni berdaya kita air-air. Tapi Ustaz Zahir raya tak sempat kadang tu. Balik dengan waktu kan. Dah petang bang, saya tak maaf lagi. Tak minta ampun lagi dengan awak. Salah. Sebenarnya minta ampun tu sebelum Ramadan ni. Pertama minta ampun, minta maaf dengan mak ayah. Sungguh-sungguh kalau tak ada tu, yang tak ada mak ayah tu, kita istighfar bagi pihak mak kan. Kita bagi sedekah, buatlah kebaikan untuk mak kita. Yang kedua, minta maaf, minta ampun dengan suami kita. Orang yang paling hampir dengan kita, orang paling dekat dengan kita ni. Ni orang yang hari-hari dengar luahan kita ni. Luahan yang panas ke, luahan yang tajam ke kan. Minta ampun sungguh-sungguh. hari bergaduh dengan kita. Lepas tu golongan yang ketiga, kita kena minta maaf, tak apa dengan orang dekat dengan kita juga, jiran kita, kawan kita ataupun adik-adik kita. Minta maaf. Sebab benda ni kalau kita minta ampun dengan Allah pun dia tak jalan. Kan? Sebab kita bersangkut dengan dia. Tu minta ampun yang mana yang pertama kita minta ampun orang yang berkait 3 golongan tersebut ya. Yang kedua kita istighfar banyak-banyak dengan Allah. Minta ampun dengan Allah sebab kita bimbang dosa-dosa kita menyebabkan kita berat nanti tak menerusi untuk mengharungi Ramadan kita. Kan kita tahu Ramadan ni ada 3 fasa. Fasa pertama awwaluhu maghfirah. Fasa yang pertama tu ada keampunan. Ya, maknanya kalau kita minta Allah akan bagi sampai ya, setiap malam Ramadan ni akan ada satu suara ya. Allah SWT akan bersuara malaikat akan menceritakan bahawa nanti ada suara, wahai pencinta kebaikan, ayolah, marilah inilah masanya, buatlah kebaikan. Nak apa? Kamu tunggu apa lagi? Tunggu bila lagi? Jom buat lagi. Tiap malam suara tu kalau kita boleh dengar lah. Kemudian ada lagi satu suara kata, wahai pelaku maksiat, wahai orang-orang yang saban hari nak bermaksiat, cukuplah, dah tu. Inilah masanya untuk kamu berhenti. Inilah masanya untuk kamu bertaubat. Inilah masanya untuk kamu bersihkan diri kamu. Kan? Jadi sebenarnya tarikan untuk buat kebaikan memang terbuka luas sangat dah. Bulan puasa dengan syaitan diikat, dengan seruan-seruan tu cuma tak dengar je. Jadi awaluhu maghfirah wa awsatuhu awaluhu rahmah. Sorry. Awaluhu rahmah. Ya. Fasa yang pertama tu 1 sampai 10 tu adalah rahmah. Kita doa, wahai Allah, tolonglah pandang muka aku dengan pandang rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah aku dengan pandangan kasih sayang ya Allah. Kita minta, wahai Allah, tolonglah. Andai kata Engkau tak rahmati ke, habislah aku. Hari-hari yang aku lalui sebelum ni 44 tahun dah tak ada nilai je sih. Kita minta menangis dengan Allah, wahai Allah, tolonglah ya Allah. Yang aku dah buat perkara yang baik itu, terimalah ya Allah. Yang aku dah minta taubat, minta keampunan, tolong ya Allah. Itu awaluhu rahmah. Wa awsatuhu maghfirah ya. Fasa yang kedua tu iaitu 1 sampai 10 tadi kan. 11 sampai 20 tu 20 tu maghfirah, minta lah. Maghfirah maknanya kita berada dalam fasa zon yang Allah kata siapa minta keampunan aku bagi. Kita pula kata Allah dah seminggu dah aku minta. Takkan Allah tak tu terberhenti. Kita kena ingat bahawa dosa kita Allahu akbar. Agaknya dah nak penuh dah atas langit dan bumi ni. Banyak dosa kita kan. Masalah kita sekarang kita rasa kita tak berdosa, tu yang masalah besarnya ya. Masalah paling besar kita rasa kan tak banyak sangat dosa aku kok. Ini bahaya sungguh perasaan kita ya. Jadi
awsatuhu maghfirah. Kita banyak doa ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan dosaku. Kemudian yang ketiga, wa akhiruhu itqu minan nar. Paling besar sekali jaminan yang Allah kata kita masuk saja yang ke malam ke-21, sebenarnya kita berada dalam satu zon, ya, satu fasa yang mana kalau kita betul-betul minta sungguh-sungguh, confirm, ya, pasti Allah akan bebaskan kita daripada api neraka. Sebab tu ujung-ujung tu doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Allah, aku minta sangat pahala syurga-Mu ya Allah. Jauhkanlah aku daripada keadaan neraka ya Allah. Itu doa. Kalau tak diharap pun, ya Allah bagilah aku syurga ya Allah. Menjadilah aku di antara calon-calonnya ahli syurga ya Allah. Minta. Apa kaitan dengan dosa tadi? Ya, jadi fasa pertama tu kalau kita boleh buat satu ni kan, satu perumpamaan. Kita sebenarnya Ramadan ni, 30 Ramadan ni sebenarnya kita sedang mendaki. Kita mendaki satu bukit, mendaki satu gunung. Puncak dia tu takwa. Maknanya kita akan dapat satu bendera kan. Biasa orang pergi mendaki ke Gunung Everest ke gunung apa kan, dia nak pergi puncak tu, nak pacak bendera. Sekarang ni bendera ada, kita nak ambil bendera tu buat turun. Jadi fasa pertama tu kan, gunung, bukit dia memang landai kan. 1 sampai 10 tu dia umpama jalan landai tu. Masa tu kan orang tua, kanak-kanak, orang biasa, remaja yang tak solat ke, kan kita yang kurang, yang jauh dengan Allah pun boleh jalan tak ada batu, tak ada apa, landai je. Kita heret slipper kita pun tak apa lagi kan. Boleh, sebab dia menata je. Semua tak ada apa-apa pun. Masuk yang kedua, fasa yang kedua dia agak landai dah. Ketika itu kita tengoklah masa 10, 11, 12, 13, 14 sampai 20 tu kita dah mulai dengar dah. Oh, pentingnya puasa. Tak larat lah, puasa lambat lagi kena habis kan. Kat situ sebenarnya bukan faktor usia, bukan makcik-makcik yang cakap, bukan orang yang dah tua kata letih tu. Kadang-kadang dia masih dewasa, dia umur 30, dia umur 40 kan. Dia dah mula letih dah. Sebab apa letih? Sebab dia dah tak banyak beban. Dia dosa banyak kan? Dosa banyak atas gendong tu. Tahu gendong kan? Bila dah mendaki, dah mula landai, kita rasa nak bawa target atas bahu kita lagi. Kita ada kekuatan nak angkat lagi kaki kita kan. Dia dah nak mendaki, mula dah bunyi. Masa itu dah ramai yang gugur. Dah ramai yang gugur, maksud dia sebab itulah masa 10, 11, 15 tu dah mula dah kurang, dah kat surau. Masa pertama Ramadan, Ustazah pindah ke rantai panjang, Ustazah solat tu bau slipper. Dekat bau slipper. Dekat luar tanya, "Makcik, macam ni ke kat rantai panjang Masjid Ahmadi?" Tidak adanya, tak adanya dia kata. Ustazah pergi minggu kedua kan. Macam mana boleh naik sikit lah depan, tak ada kat slipper ni kan. Luar lagi. Macam rupanya betul. Masuk yang ke-13, 14, tak masuk kat aircon dah. Dia masuk dalam. Patut itulah sebab itulah terimam Tok Bila dia terpaksa macam ni. Betulkan sah, rapatkan sah, mara ke depan. Sebab makin suuk orang tergolek dah, tak larat dah kan. Kok mana cekik belik lah minum air 7 jenis itu kan. Bakui. Bakui aja. Ya betul. Nak katanya kan. Ada orang yang bakui boleh kena, dia boleh dia buat fikir kan bisnes tu, tapi dia kena dah masih buat subhanallah. Dalam keadaan yang kalau kita tak kadang berzikir, dan kalau kita tak mampu pergi surau ke, boleh kita buat sendiri kat rumah. Cuma yang perlu kita nak sangat pergi kat surau tu sebab kita nak aura tu. Kadang kita pun nak, alah makcik tu boleh, bangun lagi dah. Oh lagi kan, buat semangat kita. Jadi sebab itulah ya, ulama mengatakan untuk kita memastikan kita dapat menghayati Ramadan sampai. Itu baru fasa yang kedua. Yang ketiga dah bercurang sangat tu. Kat situ dah mula orang lagi dah tergelincir naik keren. Tak ramai yang melepasi. Tak ramai yang boleh sampai ke puncak tadi tu. Sebab apa? Sebab dosa banyak. Jadi sebab itulah sebelum Ramadan kita banyak minta ampun dengan Allah, istighfar supaya beban kita kurang. Bila beban kurang tu pastikan. Kalau kita nak bergolek pun kita boleh bangun lagi kita. Kadang-kadang kita dah lelaki tergelecoh kan. Boleh bangun lagi sebab kita kurang beban kan. Biarlah kita sampai ke atas. Dan masa yang sama kita minta dengan Allah, ya Allah biarlah Ramadan ini beri kekuatan. Aku tak nak lagi dah
macam sebelum ni sangat-sangat rugi kan. Banyaknya terhabis macam tu je, wazir sangat. Jadi kita banyak doa, banyak istighfar kan. Dan kita sendiri perlu mujahadah lah. Takkanlah asyik doa saja kan. Bila time ngantuk, ngantuk tidur pun. Kita paksa sikit, sabar kejap kita tidur kejap kita tidur. Banyak kita zikir dulu. Kita macam tu lah Kita kadang-kadang ibu kita fikir anak kita kan. Anak kita puasa, kita kadang tu nak yalah masa buka puasa tu kita nak beraneka jenis. Nak makan apa? Nak agak Quran agak. Nak apa banyak kan? Tempat restoran. Betul banyak kan. Padahal makan situ je berpazar. Dan apa yang saya nampak, kita kena ingat puasa satu hal lah puasa. Kita ingat sepanjang setiap detik tu Ramadan tu semuanya ada keberkatan. Kalau boleh jangan lupalah berdoa. Kalau kita ada masalah anak, masa tu doa lagi, doa bayangkan anak kau. Dan yang paling waktu paling afdal sekali waktu dekat-dekat nak buka puasa tu. Saya kata dulu kan sedih saja. Dekat ada azan tu lah kita berlari lagi ke belakang, berlari lagi tu. Kadang-kadang Allah razak, Umi dah puasa dah. Dah azan dah. Maknya duk berlari-lari dah hantar laut tu, pergi lari goreng angkat ikan kat sana kan. Sebenarnya waktu tu kita kena duduk comok dah 5 minit 10 minit sebelum buka puasa duduk comok dah. Duduk sama-sama dekat meja cakap, ya Allah anak-anak hari ni kita dapat puasa, mudah-mudahan sampailah ke hujung ni. Cuba bayangkan orang lain tak ada makanan, kita banyaknya kan. Puasa tu sebenarnya waktu yang kritikal, paling mustajab doa dia dengan anak-anak kita kan. Sebab itulah saya fikir, ya Allah dulu sedihnya, situlah kerja aku berlari-lari dapur sana sini kan. Minum air pun dah nak berlari tu kan. Tiba bila Ustazah pergi seketar anak nak duduk asrama, ada 3 orang dia pergi, jom kita duduk masjid ada masa kan. Masa aku baca Quran depan nasi Arab tu. Depan nasi Arab tu kita baca Quran, patah anak ni doa kat anak ni, doa ni kan. Tengok orang sebelah macam tu juga buat. Best menghayati. Lepas tu waktu sebelum 5 minit lagi istighfar sama-sama, berzikir sama-sama. Rasa harmoni sangat. Tapi tak ada tetek air dah kan. Jadi itulah hakikatnya, kita tak menjiwai sangat. Itu waktu puasa kita kena rancang agenda kita. Mudah-mudahan kita dapat merasai kemanisan Ramadan tu. Dan mudah-mudahan yang paling penting bila keluar Ramadan nanti kita rasa kita bersemangat sikit. Dulu kita begitu gede, sekarang kita dah rasa aku lain sikit lah. Senang je sembahyang Tuhan, senang je nak berzikir, mudah je nak baca Quran. Itu maknanya Ramadan kita berjaya lah. Berjaya melahirkan jiwa baru, semangat baru. Okay, yang sekarang yang terakhir sekali. Kalau period. Period. Kalau period zikir. Macam mana? Bila masa period tu lah. Apa yang boleh kita buat? Kita buat dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ni kita berzikir, berdoa. Berzikir, berdoa, sedekah, masak banyak-banyak sikit bagi jiran. Ni masak banyak-banyak akan subuh. Tak boleh kan? Masak banyak-banyakkan sikit bagi kan. Kalau tak ada masa, Ustazah tak sempat masak tau. Tengok tupperware banyak kat rumah, tak beli je. Order dulu. Lepas tu masukkan dalam tu. Macam kita buat tu kan. Buat Kak. Sampai satu kali tu Ustazah beli satu tong laksa Penang. Ustazah bagi kan. Lepas tu sekali Ustazah nak buat ni baca Yasin. Jom Kak datang rumah saya baca Yasin. Dia pun pergi menjajar. Jadi Ustazah nak baca Yasin, nak buat ni laksa Penang. Ustazah kan kalau laksa Penang sedap tau. Sejak itu zaman dulu tu tempat lain juga. Ustazah sedap laksa Ustazah dulu kat kita orang lah, terbongkarlah rahsia kan. Beli tak apa. Beli sama juga maknanya kita tak ada masa, kita beli masa tu. Yang penting menghulu. Ingat ya, kalau kita bagi makanan tu pada orang tu buat buka puasa, katakanlah saya bagi pada 3 orang ni kan. Saya buka kat rumah saya dapat 4 pahala puasa ni. Sebab itulah kita kalau ada, kita kena buat agenda. Ada waktu kita panggil jiran kita, adik-adik kita, sahabat kita buka puasa dengan kita. Kita kalau dengar nak buka puasa, lah siap kemah lagi, lauk macam mana kan, sebenarnya tu kita kan budaya kita. Simple je. Kononnya kita kata kita nak bagi nak gembirakan. Okey, gembirakan ikut kadar kemampuan kita. Kalau boleh duit raya tu kalau boleh kita awalkan sikit. Masa awalkan sikit bagi. Sebab kan kita tahu pahala kan bukan ada. Masa kita berkumpul adik-beradik kita tu, okey,
Acik nak bagi awal kan sikit. Ni dia minta lagi tau. Ini duit raya ni. Salah, family saya selalu buat macam tu. Dulu bukan sebab kalau kita orang balik raya, kalau this year balik raya memang rumah my parents. Tapi kalau raya yang tak balik rumah, yang balik rumah mertua, so kita akan satu hari tu berbuka kat rumah mak. Masa tu dah bagi kena satu buat raya. Kita ambil berkongsi yang cantik ni. Kena buat macam tu. Cakap siap-siap. Ni raya sekarang ni. Oleh kerana ya, oleh kerana acik nak pahala yang besar. Ataupun kalau dia kata kita rasa tak mampu, tak dan itu ya Allah, ni duit raya ni bakal aku bagi pada hari raya, pada hari raya ni mudah-mudahan dapatlah sebab tak jumpa lagi orangnya. Jadi pemurah lah dalam raya bulan puasa ni kan, supaya sebenarnya kita bukan nak menghamburkan harta, sebenarnya kita nak ajar ya, nak latih, nak paksa diri kita. Kita kena ajar latih sebab dah kedekut lama dah kan, dah bersarang, dah tak ada masa, tak kejeri ni. Dia latih kan. Kalau boleh kita buat macam itulah dengan satu majlis geng-geng bisnes ya. Dia bersama sama dia. Macam mana ni boleh dikaya macam ni? You punya income berapa kan? Soalnya ada cerita pengalaman dia. Masa makan dia ada seorang hamba Allah tu dia duduk kita beja dengan orang muda 30 tahun, 40 tahun, awal 40 tapi dia jutawan. Dia bersembang dengan dia kata, apa rahsia ya? Cakap, rahsia, tak ada rahsia dia. Cuma aku macam ni je. Aku nak keluar rumah, aku akan pasti pecahkan duit RM5, RM10, RM20, RM50, RM100 kan. Tak kira lah, ada mampu lah. Bila aku pergi surau, aku buat macam ni je. Aku akan buka dompet dan aku akan ambil yang paling besar sekali. Nilai yang paling besar sekali kan. Jadi aku setiap hari aku akan sedekahkan, masjidkan jumpa orang, aku akan bagi nilai yang paling besar. Lepas tu kawan dia kata, kau dengar saja boleh, kau percaya, kalau kau dengar saja boleh, percaya jangan. Tapi dia kata hakikatnya aku pun ikut buat macam tu. Sebab dia kata memang bila dia sedekah dan dia sedekah paling besar sekali, dia punya saham dia naik ataupun dia punya dia dapat kontrak yang besar. Sampailah orang bertanya tu kata, satu ketika aku pergi masjid dan aku buka dompet aku yang paling besar 50. Sebab dia bukan jutawan lagi kan, dia baru. Aku berkira-kira lah dia kata. Tapi aku ingat sahabat dia kata begini dan kawan dia kata kau percaya, dengar saja boleh, percaya jangan, tapi aku buat kan. Dia pun kata, wahai Allah, aku tak tahu macam mana engkau akan pulangkan duit aku RM50 ni, tapi aku berserahlah. Dia pun masuk dalam tabung. Dia kata subhanallah kan, sebulan kemudian dia dapati projek dia yang selalu macam lebih jadi besar, dapat materi besar. Jadi percayalah kan, memang hakikatnya duit kita akan berkurang, tapi sikit pun Allah akan berkurang. Bahkan Allah tambah dari sudut yang tanpa disangka-sangka ya. Saya amalan yang macam bapak saya kan, dia selalu encourage kalau nak bayar zakat, selalu remind anak-anak dia bulan puasa pergi bayar, betul, pergi bayar zakat bulan puasa. Sebab memang dia itu ya, sebab dia pahala besar. Dia sini zakat, ialah kalau zakat memang kita wajib bayar zakat harta semua kan, tapi kita boleh bayar bila-bila. Tapi dia ingatkan mama bayar bulan puasa. Mama bayar bulan puasa. Tangguh bulan puasa memang dia akan remind anak-anak dia. Betul. Itu di antara inilah cara-cara untuk kita menggarap, untuk kita perbanyakkan lagi. Nak puasa, nak kebaikan, sedekah, zakat fitrah tu wajib lah kan. Ini zakat-zakat biasa ni, keluarkan waktu itu kan. Apa lagi yang boleh kita upgrade, kita bergandakan lagi ya. Apa nak cerita apa ya? Sikit ya Allah, Bismillah Muhammad. Tadi kat mana berhenti ni? Sedekah yang lebih banyak Lagi. Tapi yang terakhir tapi apa yang tapi tak okey. Yang paling terakhir sekali Sufyan bin Uyainah ya, duduk sebelah ni, kena duduk sebelah masya-Allah ya. Memang dia pelajar baru, dia terlalu elok daripada awal, dia fokus sungguh takut kena soal. Okey, yang Sufyan bin Uyainah menceritakan bahawa sesungguhnya amalan-amalan kita, sembahyang kita ya, ibadah solat tu sembahyang lah, zakat kita, haji kita, umrah kita kan, amalan-amalan solat zikir kita sebagainya,
sebenarnya dia adalah merupakan kafarah. Dia akan menjadi penebus dosa-dosa kita. Di akhirat nanti ketika mana kita berada pada mahsyar, bila malaikat Allah SWT perintahkan malaikat supaya timbang amalan kita kan. Bila tengok kita ni banyak dosa dengan manusia, malaikat kata, Allah kata, wahai malaikat, ambil pahala-pahala dia. Ambil pahala-pahala dia, bagi pada zoom ke sana kan. Ganti kepada orang yang dia fitnah, orang yang dia umpat, orang yang dia sakit hati. Sampai tak ada lagi dah kan. Sampai tak ada lagi pahala-pahala yang patutnya pahala tu dapat selamatkan diri dia. Tapi dia kerana banyak dosa-dosa dilakukan menyebabkan pahala-pahala yang dia buat tak banyak tu duk habis kat situ je. Habis bayar ke orang, habis salur kat sana, habis bayar ganti rugi kan. Dan Rasul menyebut kan, kita tahu kan, puasa kita ni Allah kata manusia ni berpuasa kerana aku kan. Wa ana ajzi'u bihi, dan aku yang akan bagi. Maknanya masa puasa malaikat tak catat tau. Kita pun tak tahu berapa banyak ganjaran puasa. Cuma Allah kata oleh kerana manusia dia puasa, dia makan, tak minum, dan kadang seorang boleh je kan kita masuk bilik air duduk minum air, betul keluar. Aduh teruknya penat. Boleh sangat kan. Tapi dia kerana dia puasa kerana Allah. Kita biasa juga kata oleh period kan. Duduk bilik air kalau masuk bilik kunci, keluar minyak mulut. Makan depan anak kan, nanti anak kata, mama tak puasa juga. Jangan kan. Tapi nak kata kat sini ni katanya kita buat puasa tu kerana Allah, sungguh-sungguh kerana Allah. Sampai Allah kata tangguhkan, aku yang akan bagi tu di akhirat nanti. Bermakna ibadah puasa ni, pahala puasa ni Allah tak usik. Tak guna pun untuk bayar sana cover kat sana. Jadi sebab itu Sufyan Uyainah mengatakan bahawa puasa ni umpama pelampung penyelamat kita yang terakhir di pada mahsyar nanti. Di saat-saat kita cemas, amalan kita mana, tak ada ini kan. Sebab tu Rasul kata, kamu tahu tak wahai sahabat aku siapa yang muflis? Sebab tahu dia tak ada duit, tak ada harta lah kan. Macam kita disenaraikan bankrupt tu kan. Rasul kata tak ya. Muflis sebenarnya, hakikat sebenarnya mereka datang menghadap Allah dalam keadaan dia rasa banyak bawa ni berguni-guni dosa pahala amalan dia. Tengok-tengok satu pun amalan dia tidak dapat selamatkan diri dia daripada api neraka. Itulah sebenarnya orang muflis. Jadi sekarang ni balik pada puasa, ibadah puasa kita ni Allah tak akan ambil, tak jadi kafarah kepada dosa-dosa lain. Jadi sebab itulah kita kena jaga sangat puasa. Sebab dia umpama pelampung terakhir, pelampung penyelamat terakhir di pada mahsyar nanti. Ya, sebab itu kena jaga puasa kita sungguh-sungguh buat. Kan puasa dia ada 3 tingkat kan. 3 step, 3 kategori kan. Pertama puasa orang awam. Puasa orang awam dia hanya lapar dan dahaga je. Lambatnya pukul 3, lambatnya pukul 4. Tapi matanya tengok perkara ketik elok, mulutnya masih ingin orang, ya, ngumpat sana sini. Bila orang ni sikit cerupanya, tak jaga mulut, ya, tak jaga hati. Itu puasa orang awam. Puasa sekadar-kadar puasa saja. Allah kata sesungguhnya aku tak berhajat kepada lapar dan dahaga dia. Ya? Kalau dia puasa tak makan minum tapi mulutnya tak jaga, mata tak jaga, tangan tak jaga, Allah kata aku tak berhajat kepada puasa dia tu. Kam min sha'im. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar, dahaga, kurus, sampai kurus badan, turun 5 kilo. Setakat 5 kilo tu dah dapat kan. Gitu. Tapi kalau kita niat kita kerana Allah, puasa sungguh dalam masa bersama dan ada peluang, susah sangat kita nak berhenti mengunyah ni kan. Mudah-mudahan turun sikit dalam berat badan kita. Dapat dua-dua lah kan. Jadi saudara dia. Puasa yang kedua tadi, puasa ni, puasa orang yang soleh ni, dia jaga mata, ya, jaga telinga, jaga. Sebab apa? Dia bukan fikir nak jaga perkara yang membatalkan puasa, tapi dia kalau tak nak jaga, dia nak jaga perkara-perkara yang boleh menguruskan pahala puasa. Lepas tu tadi yang kedua tadi orang awam, orang ketiga tadi orang yang soleh khusus, yang atas sekali khusus dia khusus. Maknanya puasa ni puasa para nabi. Puasa batin, zahir dan batin ya. Jadi sebab itu kita kena jaga puasa kita, jaga mata, jaga mulut supaya puasa kita tak kurus, puasa kita tak bocor, pelampung kita tak bocor. Kita Masya Allah dah ada pelampung, tiba-tiba masa dalam keadaan lautan ya, pada mahsyar nanti tu kita ada pelampung. Bila kita pegang je, kenapa pelampung makin mengecut ni kan? Makin lama mengecut, maknanya pelampung kita latih ada tembus rupanya, ada bocor. Bayangkan kita di tengah-tengah lautan, orang campakkan pelampung, suka dan duduklah dengan saiz badan kita macam ni kan, macam tu. Kenapa
lama makin lama makin kecil. Nak katanya pelampung kita ada tiris, pelampung kita ada bocor. Jadi sebab itulah kita jaga puasa kita supaya puasa kita ni tak ada bocor, ya? Tak tiris. Sebab itulah penyelamat terakhir kita. Penyelamat kita pada mahsyar nanti. Puasa ni besar sungguh. Dari sudut falsafah, dari sudut kesihatan, dari sudut ruhi, banyak sungguh. Yang pastinya Ramadan ni saya menyebut, andai kata umatku tahu apa yang ada dalam Ramadan ni, nescaya dia akan minta supaya sepanjang tahun Ramadan. Kan, sebab itulah sahabat-sahabat bila 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah rindu-rindu, tak lama lagi masa kan 6 bulan mereka bercakap-cakap dah, seronoknya balaghna Ramadan. Kita ni belum tentu lagi ni kan, belum tentu lagi kita ni sempat berjumpa ke tidak kan. Kita tengoklah siri-siri sebelum ni, kadang-kadang 30 Syaban ada lagi orang meninggal kan, maknanya nak kata dia bukan ahli, dia bukan calon untuk bertemu. Kita ni tak tahu lagi ni ya? Tapi kita berdoa, ya Allah baligh, sampaikanlah ya Allah, sampaikanlah sebab bulan Ramadan ni peluang sungguh-sungguh untuk recharge iman kita. Handset kita tengok sampai terpaksa beli power bank lagi kan. Kalau boleh takwa kita boleh macam tu, tak apalah. Jadi kita hari-hari kita boleh recharge, kita charge kita punya handset kita. Ramadan ni lah. Sebab apa? Sebulan dia tak sama bulan lain. Dia kekuatan dia, power dia tak sama bulan lain. Sebab itulah kalau boleh tak ada tidur. Tapi kita ni kan jaga sakan 3 jam dia jaganya pun. Tidurnya double, 6 jam tidur ni kan. Kalau bulan puasa ni letih, penat, lapar, memang kita nak macam tu. Kita nak macam tu lah, letih, pahala, lapar, baru kita akan dapat rasa roh dia tu. Jadi banyaklah istighfar, banyak-banyak minta ampun dengan orang yang terlibat, boleh istighfar dengan Allah supaya kita ada beban, supaya kita boleh mendaki ya Ramadan tu sampai ke puncak dalam keadaan kita berdoa, ya Allah beri kekuatan, biarlah aku jadi rajin, ya Allah. Itu je lah ya. Mudah-mudahan orang yang dekat dengan kita, anak kita, isteri kita ataupun suami kita pun roja sama kan. Nak tegur anak kita sebab anak kita dah selalu tak ya, jangan drastik sangat kan, cakap elok-elok lah kan. Jangan pula tu okey mulai 29 hari bulan 7 tu kan, puasa kan 6 akan tutup semua ya, potong extra potong. Dia tak tu kan, itu tak ada nilai sebenarnya. Kita kalau tak makan sebab tak ada benda, memang kita tak boleh tak makan sebab memang tak ada barang. Dia sama tak dengan benda itu ada, tapi kita sengaja tak makan. Kan? Itu sama, itu adalah tarbiyah. Tak terpaksa. Macam tu juga kalau kita potong, anak tu tak ada taruh pun, tak ada nilai tarbiyah pun kan. Macam kita lah juga, kita sebelum ni kita tak makan sebab memang darurat, tak ada makan, tak ada nilai, tak ada konsep tarbiyah. Tapi sekarang ni makanan berlambak-lambak. Kalau kita buka peti ais tu terjun habis. Ya, buat apa ni ayam-ayam tu ada pernah kan beli ayam banyak-banyak makan buka tu tapi tu terjatuh lama banyak sangat kita ni kan. Maklumlah Ramadan ni Ustazah tak nak pergi pasar banyak-banyak kan, pergi pasar kan banyak beli je datang. Jadi nak katanya konsep nilai tu lain dengan tarbiyah. Benda ada tapi kita tak makan kerana Allah. Jadi kita nak ajar diri kita supaya macam tu jugalah ya. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang penuh bermakna. Bukan kita saja ni, kawan-kawan kita kan. Ucaplah, doalah kepada untuk sahabat-sahabat kita, bayangkan untuk sahabat kita, ya Allah biarlah dia bangun sembahyang tahajud. Ayah arwah ayah saya, dia akan call anak-anak dia ni. Kau semua ke Johor, bukan sahur saja kan. Memang nak sahur lah. Kadang-kadang tu kakak datang, ayah sebenarnya kita semalam satu keluarga sahur dah kan, ayah dah kejut. Memanglah ayah kita dah pergi kat tangga dah tu. Lepas kat tangga tu ya senyap, tidur letak je telefon senyap. Ayah kata pukul 6 kan. Dan ayah katanya, okey, dah masuk malam yang ke ujung Ramadan ni, nak suruh ayah kejut pukul berapa kan. Ada nak kejut awal sikit kan. Sampai ayah saya tak susah, dia kata anak-anak lain kali kalau ayah kejutkan sekali dua cukup je lah. Ayah pun tak sempat dah baca Quran, nak tahajud. Saya kejut anak. Saya kejut anak je kan. Kita kan, dia hello, dia dengar suara hello, tak sempat dengar ayah kita kan. Hello, kita pun letak jadi tolonglah kita kejutkanlah anak-anak kita
ajaklah, latihkanlah baca Quran, apa nama, zikir sambil mandu. Mudah-mudahan kita keluar nanti, kita keluar jiwa yang baru. Senang ya. Sale banyak ni, tawaran banyak daripada Allah Ta'ala ni. Ambillah tawaran dia. Kalau boleh itikaf, itikaf satu ya. Balik kerja tu, singgah, lalu kita balik kerja, singgah semua asar, kita niat itikaf besar ni pahala dia. Pergi duduk saja pun tak apa itikaf. Duduk saja, tapi alang-alang duduk saja, ambil baca Quran, istighfar ke, zikir ke, pahala besar sangat kan. Jadi asasnya hanya sekadar itu sajalah ya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati Allah Ta'ala ya, memberi kekuatan pada kita, dan mudah-mudahan perhimpunan kita pagi ini, mungkin ini antara amalan yang boleh memberatkan timbangan amalan kita di akhirat nanti insya-Allah. Hanya sekadar itu saja. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup tasbih kita dengan tasbih